Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Syawal 7 Mei bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Gaduh gempar dengan bunga api 10 ditahan. Juga giliran haji tidak wujud isu kabel. Polis menahan 10 lelaki awal pagi tadi dipercayai melakukan gaduh gempar menggunakan bunga api sesama sendiri di Taman Bandar Prima Senawang Seremban seperti tular dalam laman sosial Facebook. Kesemua individu berusia 19 hingga 42 tahun itu ditahan pada 4.40 pagi di sekitar daerah ini dan direman selama 3 hari sehingga 9 Mei. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata siasatan awal mendapati kejadian tersebut berlaku sekitar tengah malam pada 2 Mei lepas. Menurut beliau, sejumlah besar bunga api dan mercun turut dirampas dan siasatan lanjut masih dijalankan. Satu kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957. Semalam, tular satu video berdurasi 29 saat di Facebook yang memaparkan sekumpulan lelaki melakukan gaduh gempar menggunakan bunga api sesama sendiri. Video itu menerima kecaman rata-rata warganet yang mahu pihak berkuasa mengambil tindakan segera kepada individu yang terlibat dengan aktiviti berbahaya itu. Seorang lelaki direman seminggu bagi membantu siasatan berhubung kes samun wartawan dan juga penyampai berita sebuah stesen televisyen swasta Khairul Rizwan Azizan di Damansara Perdana petang kemarin. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Petaling Jaya Syafiq Afandi Hassan bermula hari ini hingga Jumaat depan. Terdahulu, suspek dibawa ke Mahkamah Petaling Jaya bagi proses permohonan reman berkenaan. Adik perempuan suspek yang ditahan semalam dibebaskan dengan jaminan polis. Semalam, Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Ku Masyariman Ku Mahmud berkata suspek lelaki dan wanita berusia 31 dan 24 tahun itu ditahan di kawasan Puncak Alam Selangor. Hasil tangkapan, polis merampas barang kes dipercayai hasil kejadian samun termasuk sebuah kereta yang digunakan suspek. Hasil semakan mendapati suspek lelaki mempunyai 4 rekod dadah, 15 rekod jenayah dan 2 rekod masih disenarai hitam sebagai orang dikehendaki dalam kes penyalahgunaan dadah. Suspek wanita pula tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun hingga mendatangkan kecederaan. Dalam kejadian jam 3.40 petang 2 hari lalu, Khairul Rizwan, 34 tahun, luka di tangan, jari kanan serta lutut kanan akibat diseret kereta dipandu suspek yang melarikan diri. Ketika kejadian, beliau meletak kereta miliknya di tepi jalan untuk ke sebuah kedai serberneka. Kejadian itu turut tular di media sosial selepas pelakon dan penyanyi Janani yang secara kebetulan melalui lokasi kejadian memuat naik rakaman kamera papan pemuka di akaun Instagram dan TikTok miliknya. Seorang lelaki yang ditahan polis kerana melakukan perbuatan khianat di 2 masjid dan 3 tanah perkuburan Islam di kawasan Sungai Kop di sini sejak tahun lepas mendakwa dirinya mendengar bisikan suara gaib untuk bertindak sedemikian. Suspek berusia 30-an itu ditahan di Taman Mutiara di sini pada Selasa lalu dan direman sehingga 10 Mei ini bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Muhammad Rizwan Saleh berkata, hasil pemeriksaan lanjut mendapati suspek yang tidak bekerja memiliki 6 rekod dadah dan 3 rekod jenayah. Hasil ujian air kencing terhadap suspek mendapati positif dadah jenis metafetamin selain turut merampas dadah jenis heroin ketika menahan lelaki itu. Punca kejadian adalah dari pengaruh dadah dan suspek mengatakan mendengar bisikan mendesak melakukan perbuatan khianat tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Seksyen 15-1 Akta sama.
Sebelum ini, Al-Hijrah Online melaporkan polis mengesan seorang lelaki yang bertindak memecahkan tingkap cermin masjid dengan menggunakan batu nisan di Masjid Ittihad Sungai Kop Al-Wusta. Kejadian tersebut disedari seorang ahli qaryah masjid yang mahu menunaikan solat subuh di masjid tersebut. Tabung Haji TH memberi jaminan tidak wujud isu menggunakan kabel sama ada kuota orang kenamaan atau potong giliran untuk mempercepatkan giliran menunaikan haji. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, tindakan itu akan menidakkan hak orang yang telah disenaraikan untuk menunaikan haji. Dia ada kriteria tertentu yang menjadi keutamaan pihak tabung haji. Yang tu kita tak boleh umum lah. Tapi kabel-kabel ni tak ada. Tak eloklah kalau kita nak pergi haji, terpaksa kita potong nama orang yang sudah naik. Jadi kita tak buat begitu. Kalau dah sampai giliran kita, apa pun kita doa. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri PAS Parlimen Pengkalan Cepa di Kompleks Purnama Pengkalan Cepa di Kota Baru hari ini. Turut hadir Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Mengulas selanjut, Datuk Ahmad Marzuq yang juga ahli Parlimen Pengkalan Cepa turut menasihatkan kepada bakal jemaah haji untuk mematuhi arahan dan prosedur operasi standard SOP semasa Kerajaan Arab Saudi. Sebarang pelanggaran SOP akan menjejaskan kelicinan perjalanan kepada urusan haji. Media sebelum ini melaporkan Arab Saudi menetapkan kota haji seramai 1 juta jemaah bagi musim 2022 yang mana 85% daripadanya adalah untuk jemaah luar. Jumlah itu adalah 45% daripada 2.5 juta orang pada 2019. Kota haji Malaysia untuk tahun ini adalah 14,306 orang iaitu 45% daripada kota tahunan yang biasa diterima. Sementara itu, dalam majlis sama, Datuk Ahmad Marzuq turut menasihati peniaga dan usahawan agar tidak mempromosikan produk dengan meletakkan tarikan berunsur keagamaan sewenang-wenangnya, termasuk label makanan sunnah. Ini kerana perbuatan berkenaan boleh mencetuskan kekeliruan pengguna, terutama bagi masyarakat beragama Islam. So, pastikan produk yang nak dijual itu bertepatan dengan tajuk yang dipromosikan. Jangan kita jual benda lain tapi kita meletakkan tarikan-tarikan yang boleh mencetuskan kekeliruan. Antaranya tarikan-tarikan yang berunsur keagamaan tadilah. Macam biasalah ada orang buat bihun lambang masjid tapi tak ada sijil halal pun, itu boleh mengelirukan orang Islam. Jelasnya, peniaga atau pengusaha produk perlu memahami sebaiknya apa yang dimaksudkan dengan produk sunnah, bukan hanya melabel secara sesuka hati sehingga mengelirukan pengguna. Dari sudut kepenggunaan pula, beliau berkata pengguna perlu lebih peka untuk mengelak daripada mengambil sebarang produk yang tidak mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan yang lebih penting, memiliki status halal yang diluluskan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Orang ramai juga boleh merujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP sekiranya ada sebarang produk yang disifatkan berunsur penipuan. Selepas ini, jangan beraya jika ada simptom HFMD. Alhamdulillah, bertemu kembali. Ibu bapa dinasihatkan agar tidak membawa anak mereka keluar beraya sekiranya mempunyai simptom penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD. Pakar Perunding Pediatrik Hospital KPJ Sentosa Kuala Lumpur, Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi berkata, langkah itu amat berkesan bagi mengekang penularan penyakit berjangkit itu yang kini sedang berleluasa, lebih-lebih lagi dalam kemeriahan suasana sambutan Aidilfitri. Ada dalam laporan akhbar pun ada menyatakan, DG pun ada menyatakan ada 3 negeri utama yang terlibat. Tapi semua orang sekarang sedang bergerak kan, balik ke kampung dan boleh berhenti di RNR dan seterusnya. Bagi saya untuk ibu bapa, yang pentingnya satu, sekiranya anak tidak sihat, kita duduk dekat rumah, tak payah ziarah, dan kita bagi tahu orang luar tak payah datang ziarah pun.
Okey, pasal satu kita tak nak jadi penyebab juga kan. Nombor satu, and kita jaga kesihatan anak, pastikan dia sihat selepas dalam tempoh seminggu tu. Tambahnya, dalam suasana Aidilfitri, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak menziarahi keluarga sekiranya ada ahli keluarga yang tidak sihat. Menurutnya lagi, walaupun kebiasaannya penyakit HFMD boleh sembuh tanpa rawatan dalam masa seminggu, ibu bapa yang mempunyai anak kecil diingatkan supaya berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko dijangkiti. Langkah itu termasuk sentiasa membasuh tangan dengan sabun dan mengelak daripada menyentuh bahagian muka terutama mulut dan hidung. Dalam pada itu, Dr. Sharifah menyeru pihak pengurusan tadika, taska dan prasekolah supaya melakukan pembersihan atau sanitasi. Ini kerana penyakit HFMD mudah merebak apabila kanak-kanak berkumpul di sesuatu tempat. Apa-apa jenis penyakit berjangkit pun kebersihan adalah yang paling utama. Maka siapa yang kita akan sarankan ialah kebersihan dari segi segala benda. Dari segi peralatan yang digunakan di taska tu, mainan ke, pinggan mangkuk, sudu garfu kan, botol, apa-apa yang mereka gunakan perlu dipastikan dicuci dengan betul, dengan cara yang betul. Virus tu masih boleh bertahan dan hidup untuk beberapa hari. Jadi kalau kita tak bersihkan tiap-tiap hari dan kita walaupun anak yang tak sihat tu dah dihantar ke rumah, tapi kalau kebersihan tak dijaga, anak-anak lain masih boleh terkena. Dalam pada itu, orang ramai juga disaran agar tidak berkongsi peralatan makanan seperti cawan, sudu dan garfu dengan individu yang disyaki mengidap HFMD. Baru-baru ini media melaporkan kes HFMD di seluruh negara melonjak secara drastik apabila mencatat 22,463 kes berbanding hanya 1,752 kes pada minggu yang sama tahun lalu. Majoriti kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke bawah, iaitu sebanyak 96%. Rumah terbuka Aidilfitri Parlimen Bera di Laman Krayong Bera meriah dengan kehadiran lebih 40,000 orang. Sambutan yang bermula jam 9 pagi itu menyajikan pelbagai hidangan tradisional rakyat Pahang dari pelbagai daerah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga ahli Parlimen Bera tiba jam 9.40 pagi tadi meluangkan masa bertemu dan beramah mesra bersama pengunjung yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beliau juga meluangkan masa melawat gerai-gerai juadah seperti nasi dagang, lemang, rendang dan laksa Pahang. Keluarga Malaysia di Bera turut tidak melepaskan peluang bergambar bersama Perdana Menteri sambil beramah mesra. Pengunjung yang ditemui teruja dengan penganjuran rumah terbuka berkenaan setelah 2 tahun tidak dapat menikmati suasana perayaan Aidilfitri akibat COVID-19. Bila sebulan siung, dia ada jamuan macam ni, kita selalu mari lah. So kali ni mungkin tengok apa kelainan ahli Parlimen jadi Perdana Menteri? Perdana Menteri memang meriah lah. Meriah lepas 3 tahun lah, semua happy lah. Semua happy lah. Ramai orang makan pun sedap, semua okey. Cuaca pun baik. Okey, alright. Ya, terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Meriah lah, lepas tu happy lah sebab boleh join dengan kawan-kawan yang kenal dengan tak kenal. Meriah dengan happy lah. First time experience. Sangat-sangat meriah sebab saya tengok ramai orang datang hari ini. Alhamdulillah sebab kebiasaannya dia orang datang tu jarang-jarang. Tapi kali ini orang datang macam serentak. Memang cukup ramai. Memang meriah sangat-sangat lah. Esok, Perdana Menteri akan mengadakan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Laman Sari, Kompleks Seri Perdana Putrajaya bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang. Sementara itu, persiapan bagi Majlis Rumah Terbuka Perdana Menteri dan Anggota Jemaah Menteri 2022 yang dijadualkan esok kini sudah hampir siap sepenuhnya. Kehadiran pengunjung dijangka mencecah 70,000 yang terdiri daripada rakyat tempatan dan pelancong asing. Tinjauan berita Al-Hijrah di Laman Sari Seri Perdana Putrajaya pagi tadi mendapati persiapan sedang giat dijalankan terutama di kemah utama yang menempatkan pentas berkonsepkan kampung
dan ruang untuk Perdana Menteri beramah mesra bersama pengunjung. Difahamkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah turut akan mencemarduli menghadiri majlis tersebut. Bagi kelancaran majlis, sesi taklimat khas turut diadakan oleh Unit Protokol Bahagian Istiadat dan Urussetia Persidangan Antarabangsa, Bahagian Pengurusan Pejabat Perdana Menteri, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan dan Perbadanan Putrajaya. Dalam pada itu, pengunjung dinasihatkan untuk hadir dengan menaiki bas percuma yang disediakan di 3 lokasi iaitu di Putrajaya Central, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin serta Masjid Putra. Kenderaan persendirian boleh diparkir di ketiga-tiga lokasi berkenaan. Sementara itu, sebanyak 20 kemah disediakan di luar kompleks untuk pengunjung yang berbaris dan kemudahan pengangkutan diberikan kepada golongan kurang upaya OKU serta warga emas. Majlis yang akan bermula seawal jam 10 pagi hingga 4 petang itu menyajikan lebih 40 menu makanan dan minuman tradisional buat kesemua pengunjung dengan lebih 30 gerai disediakan. Kesemua 123 cawangan Lembaga Tabung Haji TH di seluruh negara akan beroperasi esok bagi membolehkan bakal jemaah haji menjawab surat tawaran menunaikan ibadah haji. Ia berikutan pengumuman TH untuk melanjutkan tarikh menjawab surat tawaran menunaikan haji kepada Isnin 9 Mei 2022. Pemangku Pengarah Eksekutif Operasi Muhammad Amin Abdul Wahab dalam satu kenyataan hari ini berkata, bakal haji pada musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi boleh menghantar surat terima tawaran haji, buku rekod rawatan setelah pemeriksaan kesihatan dibuat dan pasport antarabangsa ke mana-mana pejabat cawangannya yang akan beroperasi dari pukul 8.45 pagi hingga 4 petang. Keputusan ini dibuat bagi memberi kemudahan dan untuk melancarkan urusan bakal jemaah haji walaupun hari Ahad merupakan hari cuti di kebanyakan negeri. TH juga berharap bakal jemaah haji dan juga pendeposit dapat memanfaatkan peluang ini. Selain itu, pendeposit juga boleh hadir untuk perkhidmatan simpanan dan pengeluaran serta penukaran status akaun kanak-kanak kepada akaun dewasa. Malaysia akan terus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan termasuk Pemerintah Persatuan Nasional NUG dan Majlis Perundingan Perpaduan Negara NUCC dalam menyelesaikan kebuntuan politik di Myanmar walaupun dikecam pihak junta Myanmar. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata tindakan itu adalah selari dengan konsensus 5 perkara Asian 5PC dan melihatkan keperluan untuk melibatkan semua pihak berkepentingan sebagai tanda sokongan moral dan solidariti. Memetik laporan Sinar Harian, Datuk Seri Saifuddin berkata beliau telah bertemu ramai rakyat Myanmar yang memerlukan sokongan moral termasuk badan bukan kerajaan NGO. Justru dalam keadaan ini adalah penting untuk Malaysia menunjukkan sokongan moral dan solidariti terhadap semua jenis pertubuhan, baik kumpulan pertubuhan masyarakat sivil, CSO, ahli parlimen, perkumpulan serantau dan seumpamanya. Beliau menekankan pihak junta Myanmar telah mengabaikan konsensus 5PC yang dipimpin ASEAN untuk mengakhiri kekerasan dan menyelesaikan krisis yang disepakati pada April tahun lalu. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas bersama Sinar Harian bernama The Star dan Sinchu Daily yang diadakan di Wisma Putra hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Seri Saifuddin berkata walaupun salah satu daripada 5PC adalah menggesa agar keganasan ditamatkan, namun statistik menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, dari 1 Februari 2021 hingga 15 April lalu, sebanyak 10,786 pertempuran bersenjata dan serangan terhadap orang awam dilaporkan, dengan 2,146 orang telah terbunuh, manakala 13,282 orang termasuk ahli parlimen, wartawan dan orang awam ditahan. Sekembali nanti, Sri Lanka isytihar darurat buat kali kedua berkuat kuasa tengah malam tadi waktu tempatan. Tindakan itu dilakukan hanya dalam tempoh 5 minggu.
Darurat yang diumum Presiden Gotabaya Rajapaksa itu memberi kuasa penuh kepada pasukan keselamatan untuk mengawal negara. Perintah itu memberi kuasa penuh kepada tentera untuk menangkap dan menahan sesiapa sahaja tanpa proses perbicaraan. Langkah itu diambil ekoran tunjuk perasaan di seluruh negara menjadi sudah tidak terkawal serta menyebabkan Sri Lanka lumpuh. Demonstrasi yang berlaku sejak berbulan-bulan lalu itu mahu Rajapaksa meletakkan jawatannya sebagai Presiden selepas ekonomi Sri Lanka menjadi teruk dan merudum kerana ketidakcekapan pentadbiran Rajapaksa. Namun Rajapaksa berkeras enggan melepaskan jawatannya. Protes besar-besaran terutama di kalangan belia negara itu telah menyebabkan banyak premis perniagaan terpaksa ditutup serta perkhidmatan awam dihentikan. Kerajaan sebelum ini telah isytihar darurat pada 1 April. Ekoran penunjuk perasaan menyerbu rumah persendirian Rajapaksa di Colombo. Namun ditarik semula pada 5 April, bagaimanapun protes rakyat tetap diteruskan. Di Cuba, 22 orang dilaporkan maut manakala lebih 70 lagi cedera dalam letupan hotel mewah Saratoga di Havana. Menurut Presiden negara itu, Miguel Diaz-Canel, insiden tersebut tiada kaitan dengan mana-mana serangan atau bom luar namun ia merupakan satu tragedi. Letupan dilaporkan berpunca daripada kebocoran gas di hotel berkenaan. Daripada laporan awal, tiada warga asing terlibat dalam letupan terbabit. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan susulan berkemungkinan masih ada mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Letupan kuat itu turut menggegarkan sebuah sekolah berhampiran sehingga menyebabkan seorang maut manakala 15 kanak-kanak yang lain cedera. Insiden berkenaan menimbulkan panik di kalangan penduduk di kejiranan Havana kerana lokasi bersejarah itu mula dibuka kepada pelancong secara berperingkat selepas terkesan teruk akibat COVID-19. Palestin mahu Joe Biden campur tangan supaya dapat menghentikan rancangan Israel untuk membina 4,000 lagi unit rumah haram di tebing barat. Sebelum ini, Presiden Amerika Syarikat itu menentang kuat pembinaan penempatan haram di wilayah Palestin. Sebelum ini, Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump memberi lampu hijau kepada Israel untuk meneruskan penempatan haram Yahudi di tanah yang dijajahnya. Namun selepas Biden dari Parti Demokrat mengambil alih tampuk pemerintahan, beliau mengkritik tindakan Zionis itu yang secara terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Israel, Ayelet Shaked berkata, pembinaan penempatan haram di wilayah Palestin sebagai tindakan asas dan perlu dan menjangkakan rancangan itu akan diluluskan minggu depan oleh Jawatan Kuasa Perancangan Negara Haram Israel. Jika ia diteruskan, keamanan Palestin akan terus terancam. Sehingga kini 600,000 hingga 750,000 peneroka haram Israel menetap di 250 penempatan haram di tebing barat dan Baitul Maqdis Timur yang dijajah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberi amaran terhadap penduduk dan rakyatnya agar berhati-hati ketika berurusan dengan laman web yang mempromosi ibadat haji dan meletakkan pautan pendaftaran. Ia bagi mengelakkan diri daripada terpedaya dengan laman web yang meragukan. Memetik laporan Al-Arabiya, kementerian itu berkata, pendaftaran haji bagi tahun ini adalah melalui laman web rasminya dan prosedur pendaftaran akan diumumkan tidak lama lagi. Bulan lalu, Arab Saudi membenarkan 1 juta umat Islam dari dalam dan luar negara untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Ia adalah peningkatan mendadak selepas sekatan pandemik selama 2 tahun yang memaksa jemaah haji dikurangkan. Pada 2019, kira-kira 2.5 juta umat Islam dibenarkan mengambil bahagian dalam perhimpunan agama terbesar dunia itu. Bagaimanapun akibat pandemik COVID-19 pada 2020, pihak berkuasa Arab Saudi hanya membenarkan 1,000 orang mengerjakan haji dalam usaha mengutamakan kesihatan jemaah. Bagaimanapun tahun berikutnya, angka jemaah dinaikkan kepada 60,000 orang bagi penduduk yang sudah divaksin dan dipilih melalui cabutan undi. Biarpun tidak diwajibkan, kerajaan menyeru kepada seluruh keluarga Malaysia untuk melengkapkan dos suntikan imunisasi COVID-19 demi kesejahteraan bersama.
Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.